Kerajaan sedia bincang masalah pemilik hartanah Kampung Sungai Baru. Timbalan Menteri Komunikasi nafi penggelapan laporan pengiring TMJ pukul OKU. Polis rakam keterangan menteri berkait ancaman bom. Pengimport telur fail permohonan mulakan prosiding penghinaan terhadap Azmin Ali. Denda kesalahan pergaulan bebas di Kelantan dinaikkan ke RM50,000. JAKIM panggil Ustaz Don beri penjelasan isu tular babitkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan kerajaan bersedia berbincang mengenai permasalahan dihadapi lebih 100 pemilik hartanah di Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur berkenaan penilaian hartanah. Bagaimanapun, ia tertakluk kepada beberapa prosedur yang perlu dipatuhi dan semua pihak harus faham bahawa penilaian dibuat berdasarkan nilai tanah di kawasan itu sebelum sebarang pampasan diberikan. Pihaknya menilai nilai tanah itu sebelum pampasan diberikan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan dokumen projek laluan susur di Presin 15 Putrajaya. Semalam, Pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, kerajaan perlu melaksanakan penilaian semula harga tanah dengan lebih adil berbanding RM450 hingga RM500 bagi setiap kaki persegi yang ditawarkan kepada lebih 100 pemilik kediaman flat dan teras terbabit. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menafikan timbul kebimbangan berkaitan kerajaan menapis media. Ia selepas dapat penggelapan laporan berhubung pemandu Grab OKU yang didakwa dipukul pengiring pemangku Sultan Johor. Bercakap kepada Malaysia Kini, katanya mungkin pihak media sendiri yang memilih untuk tidak melaporkannya. Anggota Parlimen Kulai bagaimanapun berkata tidak semua media yang mengambil tindakan sama dan itu membuktikan tiada arahan daripada kementerian. Teo juga berkata beliau ada menghubungi editor daripada dua organisasi berita dan dimaklumkan bahawa penggelapan itu dibuat susulan keputusan dalaman. Minggu lepas, Ong Ing Kiong dan kumpulan peguam Lawyers for Liberty mengadakan sidang media yang antaranya mendakwa terdapat cubaan polis menutup kes berkenaan. Polis Diraja Malaysia PDRM akan merakam keterangan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tiong King Sing susulan kejadian ancaman bom di bangunan menempatkan pejabatnya di Putrajaya semalam. Ketua Polis Putrajaya A. Asmadi Abdul Aziz berkata, keterangan Tiong diambil hari ini. Semalam media melaporkan kaki tangan dan pelawat di pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya di Putrajaya diarah mengosongkan bangunan tersebut susulan ancaman bom. Bagaimanapun, polis mengesahkan bungkusan yang dialamatkan kepada menteri berkenaan adalah sebagai ancaman bom palsu. Asmadi berkata, unit pemusnah bom menjalankan pemeriksaan menggunakan 2 ekor anjing pengesan dan teknologi untuk mengesahkan perkara terbabit. Dilaporkan berdasarkan rakaman kamera litar tertutup, bungkusan berisi bahan letupan menyerupai bom itu dihantar menerusi syarikat kurier pada jam 11.19 pagi. Syarikat pengimport telur memfailkan permohonan kebenaran di Mahkamah Sivil untuk memulakan prosiding penghinaan terhadap bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Menerusi laporan sebuah portal, JNE Advanced Tax Sdn Berhad memfailkan permohonan bagi perintah komitel di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hujung bulan lalu susulan pemfailan keterangan saksi oleh Azmin. Dalam perbicaraan bulan lalu, Adun Hulu Kelang itu memfailkan keterangan saksi
berhubung saman fitnah syarikat berkenaan terhadapnya dalam isu import telur dari India. Menurut Undang-Undang Malaysia, sabitan bersalah dalam prosiding komitel di Mahkamah Sivil boleh membawa hukuman denda atau penjara. Menurut salinan afidavit sokongan yang dilihat Malaysia kini, Pengurus Besar JNE Advanced Tech, Rajesh Jaikishan mendakwa Azmin menyalahgunakan proses mahkamah dan mengganggu pentadbiran keadilan. Perbicaraan di mahkamah berlangsung selama 2 hari, iaitu pada 13 Mei dan 17 Mei. Timbalan Menteri Besar Kelantan Muhammad Fazli Hassan memberitahu denda kesalahan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan di Kelantan akan dinaikkan daripada RM20,000 kepada RM50,000 menerusi penggubalan Rang Undang-Undang RUU Kawalan Hiburan dan Tempat Hiburan 2024. RUU itu juga antara lain turut merangkumkan kesalahan seperti larangan terhadap aktiviti hiburan mengandungi promosi, mempunyai atau diselitkan dengan unsur-unsur yang bercanggah dengan akhlak tata susila dan moral. Kesalahan menyokong atau menormalisasikan LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender dan kelompok yang mempersoal identiti seksual diri, memecah belah keharmonian dan perpaduan kaum dan menghina agama. Menurut Fadli, berdasarkan kajian Jawatan Kuasa mengkaji pelaksanaan enakmen kawalan hiburan dan tempat hiburan negeri Kelantan, mencadangkan memasukkan enakmen sedia ada iaitu enakmen hiburan tahun 1998 dengan menggubal Rang Undang-Undang Kawalan Hiburan dan Tempat Hiburan yang baharu. Beliau berkata, draft Rang Undang-Undang Kawalan Hiburan dan Tempat Hiburan telah dipertimbangkan pada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bersidang kali ke-9 pada 8 Mei dan disahkan pada 15 Mei lalu. Beliau menjawab soalan dikemukakan Nur Syam Sulaiman berhubung status terkini enakmen kawalan hiburan yang sekian lama telah dipinda pada persidangan DUN. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan memanggil pendakwa popular Ustaz Don Daniel Don Biajid bagi mendapatkan penjelasan lanjut kenyataannya yang dipertikai ramai berhubung sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata, beliau akan meminta Ketua Pengarah JAKIM Hakimah Muhammad Yusof untuk mengatur pertemuan terbabit dalam masa terdekat. Sebelum ini, beberapa pihak termasuk pengguna media sosial mempertikaikan dakwaan Don Daniel di sebuah stesen radio mengenai kisah cinta pertama Nabi Muhammad. Dalam program berkenaan, Don Daniel mendakwa Nabi Muhammad pernah melamar seorang wanita yang dikenali sebagai Ummu Hani sebanyak 3 kali. Kemarin, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dalam satu kenyataan berkata, kisah Nabi Muhammad melamar Ummu Hani adalah benar sewaktu wanita itu baru memeluk Islam tetapi hanya berlaku sekali sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bagaimanapun, dakwaan 2 lamaran berlaku sebelum memeluk Islam adalah tidak diterima kerana sanad riwayatnya terlalu lemah dan tidak layak dijadikan sandaran. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstat News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.